Kami kumpulan 2 membincangkan tentang Ponte Triaci. Orang-orang kami adalah Syarul Effendi, Nur Sri Syarizan dan juga Muhammad Ailin. Econornia craspici sp juga dikenali sebagai tumbuhan keladi bunting. Anatominya adalah daun berbentuk panjang dan tumbuh secara berasingan. Etnobiologinya, untuk perawatan kecil tumbuhan ini digunakan membuat kertas. Untuk etnobotani pula, tumbuhan secara vegetatif. Untuk Pharmaconoxy, antimikrob di mana bakteria dan antibakteria dan kulat, antioksidan dan juga anti kanser. Sumbangan tumbuhan ini digunakan sebagai sumber makanan untuk ternakan dan juga sebagai baja dan juga sebagai membuat getah asli. Hectorrhea limosa wild juga dikenal sebagai dark salad. Anatominya adalah boleh tumbuh hingga 2 hingga 6 biji. Dari etnobotaninya, tumbuhan ini hidup di air yang cetek dan juga boleh yang paling terbaik adalah dalam kedalaman 5 cm dalam. Etnobotaninya memberi kesan buruk kepada manusia, di mana dia sebagai hidup sebagai penjajah untuk tumbuhan lain. Untuk sumbangan tumbuhan ini, tabiatnya yang agresif boleh membantu menstabilkan tebing kolam dan ia sangat sesuai untuk ditanam di kolam untuk sebagai penahan air. Tumbuhan jenis monokoria ataupun klasifikasi tumbuhan sebagai angiosperma ataupun tumbuhan monocotyledon jenis yang berbunga. Tumbuhan akuatik dan jenis yang terapung. Dari segi pengenalan, ia adalah akuatik tumbuhan berbunga dalam keluarga Pontederiaceae. Dari segi teknobiologi ataupun cara ternak pemikiran adalah dengan keseluruhan tumbuhan atau biji benih. Seluruh tumbuhan kecuali akar dimakan sebagai sayuran di India dan akar digunakan dalam perubatan. Dari segi kognosi, digunakan oleh peramal rakyat tempatan untuk merawat sakit perut, sakit gigi, asma kulis dan asma. Sumbangan tumbuhan ini dijadikan tumbuhan ubatan yang popular yang digunakan oleh pengamal rakyat tempatan. Dalam tumbuhan Pontederia ataupun nama saintifiknya adalah Pontederia cordata dan nama biasanya adalah pickerel weed, adalah akuatik asing invasif yang baru muncul, biasa berwarna biru atau kebiruan. Penerangannya adalah ketinggiannya adalah 3 hingga 5 kaki. Etnobiologi digunakan dalam tanah lembab yang digunakan untuk membersihkan air tercemar. Sumbangan tumbuhan ini adalah tumbuhan ini juga tidak terancam kebukusannya kerana jumlah yang banyak. Dibiarkan terutamanya melalui biji benih dan rizom, dan apabila tiba tempat baru yang sesuai, penjajahan biasanya berlaku. Cara ternaknya adalah tumbuhan dibiarkan daripada pembagian sistem akar atau lebih cekap dalam kultur tisu. Dari segi Pharmacognosy adalah anti-fungal dan anti-agar, di mana tangkai daun dimakan sebagai rawatan untuk ciri birit. Penyerapan petioles yang mengembang digunakan dalam median untuk merawat demam. Tajuk saya adalah Hydrotrix gardneri. Hydrotrix gardneri ialah tumbuhan akuatik dari timur Brazil. Di sana ia tumbuh dalam berbagai jenis air bertakung hingga perlahan. Anatomi tumbuhan ini ialah membentuk batang nipis dengan pucuk sisi pendek yang kelihatan seperti lingkaran daun, batangnya mudah bercabang, daunnya yang nipis adalah seperti benang atau seperti rambut. Hydrotrix gardneri boleh dibiak dengan keratan pucuk atas atau sisi yang ditanam semula dalam substrat. Sumbangan tumbuhan ini buat masa ini adalah hanya untuk sebagai perhiasan di dalam akuarium saja. Tajuk saya ialah Monocoria vaginalis. Monocoria vaginalis merupakan tumbuhan tegak dan menjalar, timbul atau terapung di air tawar. Monocoria vaginalis juga ditemui di habitat seperti paya dan kolam cetek. Sumbangan tumbuhan ini selain boleh dimakan, tumbuhan ini juga dijadikan obat-obatan serta herba untuk beberapa jenis penyakit seperti sakit gigi, asma, perut, dan hati. Untuk peternakan, biji benih Monocoria vaginalis berwarna coklat hingga hitam, berbentuk silinder hingga ovoid atau subcobular, masing-masing dengan 8 hingga 14 rusuk membujur menyerupai sayap. Selepas persenyawan, perbungaan berat buahan muda yang sedang berkembang menarik struktur ke bawah supaya berkembang serta akan berlaku di dalam air. Itu saja kan, terima kasih.